Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berikutnya kita masih lagi dalam hadis di dalam babu sifatis salah, bab sifat salat, kitabus salah, kitab salat, hadis-hadis daripada Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya ialah hadis berhubung dengan apa yang seorang yang salat lakukan, di mana dia letak tangannya ketika dia sedang sujud, iaitu hadis an Ibni Buhainah radhiyallahu anhuma, yani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Hadis daripada Ibnu Buhainah. Ibnu Buhainah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Malik. Ibnu Buhainah namanya Abdullah bin Malik. Buhainah adalah merupakan ibu dia, yakni dia binkan kepada ibu. Bin pada ibu ni taklah kerana masalah seperti mana yang kita faham, tapi dia binkan kepada ibu kerana itu yang terkenal dia. Buhainah, mak dia nama Buhainah, iaitu Buhainah binti Harith bin Abdul Muttalib. Dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Buhainah ni, Abdullah bin Malik atau Ibnu Buhainah ni dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mak dia merupakan sahabiah. 3 rangkaian tu, radhiyallahu anhuma, dia dan ibunya, dan ataupun dia dan bapaknya. Ini merupakan kelebihan kepada dia disebabkan kurniaan di mana dia di dalam keluarga yang mana dia juga sahabat dan bapaknya sahabat. Pun begitu, dia tidak termasuk dalam kibar sahabah. Kibar sahabah yakni sahabat yang besar yang sentiasa banyak masanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Zubair, Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah dan seterusnya. Dan kita tahu bahawasanya Allah Azza wa Jal dalam takdirnya banyak hal dalam hidup ni Allah mentakdirkan kepada kita dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sebahagian dari peristiwa yang berlaku di dalam hidup kita ini tidak dengan pilihan kita. Tidak dengan pilihan kita. Kita lahir di kalangan keluarga tertentu, tidak dengan pilihan kita. Bapa kita orang tertentu, tidak dengan pilihan kita. Apa yang tidak dengan pilihan kita dan merupakan kurniaan Allah kepada kita, wajib kita bersyukur kepadanya. Apa yang tidak dengan pilihan kita tapi ia merupakan sesuatu yang tidak baik untuk kita, bukan dosa kepada kita. Kita lahir bapa kita bukan Muslim umpamanya, bukan dosa kepada kita.
Bahkan kalau kita lahir bapa kita seorang penjenayah pun, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang yang boleh menanggung dosa, ia tidak menanggung dosa orang lain. Agama itu adil. Bahkan Allah itu maha adil. Bahkan jika seseorang itu lahir di dalam keluarga yang tidak beragama, bersusah payah dia mencari agama, baginya pahala yang lebih daripada orang yang lebih mudah mendapatkan agama. Allah maha adil dalam urusannya di antara hamba-hambanya. Dia maha mengetahui, al-adl, al-hakamul adl. So kita jangan susah hati di dalam pencaturan kehidupan ni. Kenapa fulan demikian, nasib dia demikian? Sebelum kita berfikir tentang dia, Tuhannya maha mengetahui tentang keadaan dirinya dan bagaimanakah akan Tuhan yang melayannya di akhirat kelak. Ini mesti ada di dalam diri kita setiap Muslim. Iman bahawa Allah Tuhan kita maha adil. Hadis ni katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat farraja yakni dia merenggangkan. Sebab itu farj dalam bahasa Arab dia matikan tengah tu dengan maksud kemaluan. Faraj dengan maksud ruang. Ruang. Kita jadi terkali sikit dalam bahasa. Tapi farj itu ambil daripada perkataan inilah, maksud ruang, renggang ataupun ada ruang. Nabi SAW farraja baina yadayhi, ia merenggangkan antara tangannya. Antara tangannya maksud daripada bahu ke siku ni dan tangannya ni, hatta yabdu bayadu ibtai, sehingga nampak putih kedua ketiaknya. Maksudnya sujud Nabi SAW itu baginda renggangkan sehingga nampak putih kedua ketiak baginda. Persoalan mungkin kita akan datang dalam kepala kita ialah, macam mana boleh nampak pakai baju? Kita kena tahu bahawasanya pada zaman Nabi SAW bukan semua keadaan Nabi dia ada baju macam kita. Rida yang Nabi pakai tu, selempang yang ada di atas bahu ni, dia menutupi macam kita tengok orang pakai pakaian umrah tu. Maka apabila dia sujud, dia renggangkan, kawasan bawah ni akan terdedah dan boleh nampak putih ketiak. Kadang-kadang Nabi pakai pakaian, baju. Kadang-kadang Nabi letak kain di atas bahu baginda dan menutupi, macam kita tengok orang pakai pakaian ihram itu. Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi SAW, kita akan tengok hadis tentang orang yang tak ada dua helai pakaian, yang ada selai saja, yang paksa pakai separuh saja, atas tak tutup. Orang yang tak tutup bahu, bab yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari. Kerana itu realiti ya, kehidupan pada zaman itu. Nabi SAW, hatta baginda Nabi dalam keadaan yang demikian, kedudukan baginda pun, sedangkan raja-raja tidak lebih besar daripada Nabi di sudut penghormatan orang. Apa saja yang Nabi nak, baginda dapat. Tetapi agama, dakwah bukan tempat mencari kekayaan. Baginda SAW tak gunakan kesempatan itu. Dan itu kita kena terfaham daripada hadis-hadis Nabi SAW. Cuma hadis ni yang pertama dia nak ceritakan tentang merenggangkan tangan ketika sujud. Maka Nabi tak ada sujud dalam keadaan mengepit, sehingga ketiak tangan itu terkepit di antara kanan dan kiri lambung kita. Sebaliknya direnggangkan. Sama saja hal itu antara lelaki dan wanita. Walaupun ada ulama-ulama dalam hadis kata bezakan wanita kerana takut nampak aurat mereka.
di atas sebab yang sama juga, di atas sebab pakaian. Tapi apabila pakaian wanita sudah luas dan seumpamanya, asalnya mereka sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, kamu salat seperti mana kamu melihat aku salat. Melainkan para ulama mereka menyebut pengecualian dalam hal ini kepada mereka yang salat ketika berada di dalam jamaah. Jika sekiranya dia renggangkan itu sampai menyebabkan terpelanting dah orang sebelah, maka tak perlulah dia merenggangkan, memadai dengan renggangan yang secukupnya sahaja. Tak perlulah sampai begitu besar nak bagi dia duduk teringat hadis ini nak sampai nampak putih ketiak ni. Tak sampai begitu. Jika sekiranya dia berada di dalam saf yang mana di kelilingnya, di kanan kirinya ada orang. Dan hadis ni juga memberikan satu makna lagi kepada para fuqaha, iaitu macam mana nampak putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya Nabi tak ada bulu ketiak, simpan bulu ketiak panjang-panjang. Bersihlah Nabi tu, kan? Saya ingat sekali pergi umrah rombongan VIP. Adalah satu masa nak pergi barangkali mungkin sibuk VIP ni kan, tak sempat. VVIP ni dia tak sempat kan, nak datang tiba-tiba jadual padat, sampai orang Saudi jemput buat umrah, pergi buat umrah. Bila time nak buat umrah pakai ihram tu, lama pokok ni tak tebas. Tak panggil tukang mesin rumput. Arab seorang yang rombongan tu, dia kata, Syekh, dia kata, pasal apalah dia teruk sangat. Saya kata, dia pasal sibuk kot. Sampai, tapi ini menyanggihi sunnah. Ini fitrah yang Nabi ajar supaya kita cabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak. Okey. Hadis ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang berikutnya saya nak gabung sekali dan kita syarah sekali. Ialah hadis wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffaik warfa' mirfaqaik. Rawahu Muslim. Daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib bin Malik bin Haris Al-Ausi Al-Ansari merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, bapa dia adalah merupakan sahabat. Dia terlibat di dalam peperangan Uhud, tidak terlibat di dalam peperangan Badar. Siapa baca sejarah peperangan Badar, dia tahu antara orang yang tak dapat sertai peperangan Badar ialah Al-Bara bin Azib, sebab umur masih muda. Nabi tak bagi. Muda datang nak join perang, Nabi kata muda balik. Berapa orang yang kena balik? Dia antaranya. Perang Uhud dia sertai. Para ulama hadis di dalam tarajum, maksudnya di dalam memberikan penterjemah ataupun dalam manaqib, di dalam kelebihan sahabat ni, mereka akan sebut kalau dia terlibat dalam peperangan seperti mana saya bagi tahu. The highest ranking ialah apabila dia terlibat di dalam peperangan Badar. Wa kana min ahli Badar, dia termasuk di kalangan ahli Badar. Dan bukan saja ulama hadis sebut, hatta itulah layanan para sahabat juga di kalangan mereka. Hadza laisa min sya'nikum wa innama min sya'ni ahli Badar. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar, kata Ali kepada para pemberontak. Yani orang biar ahli Badar berbincang, maksudnya tingginya ranking ahli Badar. Kemudian peperangan-peperangan yang disertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk peperangan Uhud.
Al-Bara bin Azib bin Haris Al-Ausi Al-Ansari, dia terlibat di dalam peperangan Uhud dan peperangan yang seterusnya, sehingga dia terlibat di dalam peperangan pada zaman Abu Bakar Siddiq ketika berperang dengan Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab adalah lelaki yang mengaku dia juga menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia menghantar surat kepada Nabi SAW dan memberitahu Nabi bahwasanya seperti mana Nabi telah mendapat wahyu, demikian dia juga baru-baru ni mendapat wahyu. Dan dia bagi tahu kawasan dia, dan kawasan Nabi, aku kawasan aku dalam dakwah. Dia buat macam pembahagian kawasan pilihan raya. Jadi hang dakwah belah sana, aku dakwah belah sini. Ditulis min Musailama Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, daripada Musailamah Rasulillah kepada Muhammad Rasulillah. Nabi tulis min Muhammad Rasulillah ila Musailamatil Kadzab, daripada Muhammad Rasulillah kepada Musailamatul Kadzab. Nabi SAW wafat, Musailamah belum lagi mati, dan Abu Bakar Siddiq berperang dengannya, dan Al-Bara bin Azib terlibat pada zaman memerangi Musailamah. Dikatakan oleh ahli sejarah, terkenal Al-Bara bin Azib dengan keberanian sehingga dia gempur di tengah-tengah kota Musailamah dan membunuh ribuan orang dan membuka pintu kota. Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis ni Al-Bara kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sajadta fadha' kaffaik, apabila kamu sujud, kamu letaklah kedua belah tapak tangan kamu. Yani letak kedua belah tapak tangan, kaffaik. Jangan sujud macam ni, jangan sujud macam ni, letak kedua belah tapak tangan kamu. Warfa' mirfaqaik, dan angkat ni, panggil apa ni? Lengan ni, angkat lengan kamu. Yani jangan rapatkan ia ke bawah, seperti mana yang dilakukan oleh sebagian orang. Dan Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, i'dilu fis sujud, sederhana dalam sujud, wala yabsud ahadukum dhira'ihi in bisatil kalb, jangan satu orang menghampar, meletakkan tangan kedua lengan siku dia ni seperti mana anjing meletaknya. Yang ni letak. Ada orang bila dia sujud dengan siku-siku dia sendiri rapat ke tanah. Nabi SAW larang. Sebagian ulama menyatakan memakruhkan perbuatan itu, sebagian mereka menyatakan haram perbuatan itu kerana larangan Nabi SAW di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kita baca, hadis Al-Bara bin Azib, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim, seperti mana yang saya bagi tahu bahawasanya mereka zaman tak jauh, 194, 256 Al-Bukhari, dan kemudian Imam Muslim muda sikit, dia lahir pada tahun 204, meninggal pada tahun 261 Hijrah, pada zaman yang sama. Imam Muslim, kalau dia ada kelebihan, Sahih Muslim ini di sudut mendatangkan lafaz-lafaz yang berbeza dengan sanad-sanad yang berbeza. Sesiapa yang ingin tatabu' kepada lafaz, maka Sahih Muslim bagus. Tetapi di sudut mengambil kira kekuatan, khususnya tentang subutnya luqya ataupun pertemuan dengan rawi, Imam Bukhari lebih baiklah masalah ini. Dan Muslim adalah merupakan murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun di dalam Sahih Muslim tidak ada hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari, yang para sarjana hadis berbincang panjang kenapa tidak ada. Sepatutnya itulah gurunya yang utama. Kerana orang yang pertama menghimpunkan kitab yang tajarrud
yang semata-mata meletakkan hadis yang sahih ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah Imam Bukhari, dan yang kedua ialah Muslim bin Hajjaj, seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka dia yang pertama, Muslim mengikut apa yang dia buat. Tapi barangkali oleh kerana berlaku krisis yang hebat, Imam Bukhari Allah Ta'ala uji dia. Di antara dia dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, seperti mana yang saya selalu beritahu, gurunya yang dianggap sebagai merupakan sebagai alam kepada ilmu jarh wa ta'dil, kepada tokoh besar kepada jarh wa ta'dil, dia telah berkrisis dengan Imam Bukhari, dan dia juga guru Imam Bukhari. Apabila ada orang di dalam majlis Bukhari bertanya Imam Bukhari tentang apa pandang Bukhari tentang berhubungan al-lafz fil Quran, lafaz Quran, lafzul Quran, ada huwa makhluqun an ghairul makhluq, adalah dia makhluk ataupun ghairul makhluk. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Al-Quran ghairul makhluk wa af'alul ibadah makhluk. Al-Quran tidak makhluk, tetapi perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Jawapan itu tidak disukai oleh banyak ahli hadis, kerana cukuplah sebut Al-Quran tidak makhluk. Bila sebut yang kedua itu nanti akan memberikan isyarat-isyarat yang lain. Lalu berlaku, kemudian Imam Bukhari kata wa su'alu an hadza bid'ah. Tanya benda ni imtihanu bi hadza bid'ah, nak uji benda ni bid'ah. Kawan ni memang saja dia main kelas nak test. Akhirnya berlaku krisis. Muhammad bin Yahya respon. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari dituduh membawa satu benda yang menyanggahi ulama-ulama pada zamannya. Dan Al-Bukhari pula tidak tanazul dalam hal itu, sehingga menyebabkan dia dilarang berceramah, tak boleh bercakap, tak boleh mengajar, dikeluar daripada Naisabur, pergi ke Bukhara, tidak dibenarkan, kemudian keluar, sehingga tidak ada ruang untuk dia lagi. Gambar ulama-ulama menulis menyatakan Muhammad bin Ismail dha'ifu wa fihi mas'alatul lafz. Muhammad bin Ismail dhaif, padanya ada masalah lafz. Dan ulama-ulama menulis antara satu sama lain untuk melemahkan dia, sementara gubernur dan pemerintah tidak membenarkan untuk dia mengajar. Sehingga kata para ulama, kata sebahagian ahli-ahli sejarah yang menulis tentang Bukhari menyebut, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilaik. Ya Allah, telah sempitlah bumi ini sedangkan ia luas, ambillah aku kepadamu. Kurang daripada sebulan, Al-Imam Al-Bukhari pada hari raya dia telah meninggal dalam keadaan dia terbuang, tidak dibenarkan mengajar. Dia nak pergi ke tempat lain, dan kemudian orang tempat lain pula bergaduh, pro kontra, yang menyokong, yang menentang. Dia meninggal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah menempatkannya selepas dia meninggal pun Sahih Al-Bukhari menjadi rujukan umat. Saya sebut hal ini untuk menjelaskan kepada kita tidaklah mudah untuk seseorang berdiri membawa ajaran yang apa yang ia yakini, sehingga kita akhirnya dikelirukan tentang apa itu makna dakwah dan apa itu tujuan dakwah. Imam Muslim ialah imam alim dia. Pada umur dia 14 tahun, dia lahir pada tahun 204 Hijrah. Pada umur dia 14 tahun, dia mula mendengar hadis. Tapi dia sendiri kaya, sebab dia toke, dia ada kedai baju, perniagaan dia besar, duit banyak, terkenal dengan pemurah. Ketika dia dilantik menjadi imam dan guru, banyak memberi wang kepada orang lain. Dia berniaga, kaya dia. Cuma saya nak cerita ialah satu hal tentang apa yang kita, tentang salah faham kita tentang apa yang dikatakan membawa dakwah dan membawa ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita dikelirukan disebabkan kita melihat
dunia agama ni macam dunia selebriti dan entertainment. Semalam ada satu ni nak buat rakaman saya, dia sebuah rakam selamat ke channel mengenali tokoh-tokoh selebriti. Saya batalkan rakaman tu. Kata, I'm not selebriti, saya bukan selebriti. Saudara kenal saya tapi saya bukan selebriti. Yang lain nak masuk tak apalah, itu dia punya hal. Tapi kita ada salah faham. Ketika para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka memasuki ajaran ataupun memasuki dakwah ini, mereka tidak memasukinya kerana nak menjadi penghibur, mencari lawak apa supaya ramai orang boleh gelak. Mereka tidak masuk untuk menjadi kaya. Sebahagian mereka ada harta kerana kurniaan Allah pada mereka. Saya suka dengan kisah beberapa tokoh pendakwah sunnah besar di Mesir. Sebahagian tuan-tuan tahu, Abu Ishaq, ramai lagi. Pada usia awal muda mereka, sukar nak berceramah, orang tak bagi, masjid tak bagi, orang halang, polis tak bagi, kerajaan tangkap. Tapi bila dah lama, dah tua berdakwah, dah banyak, dunia telah kenal, pemerintah hormat, orang hormat, Saudi hantar kapal terbang jemput mereka, bawa mereka pergi haji. Saya dengar cerita anak murid dia sedih. Dia kata, Masya Allah, besarnya rahmat Allah. Pada hari kami memulakan dakwah, bukan ini igawan kami. Igawan kami hanyalah berilah peluang kami bercakap. Berilah keizinan untuk kami boleh menyampaikan apa yang kami yakin ia benar. Tapi Allah dengan kurniaannya kemudian dia bagi. Tapi itu tidak pernah mengubah mereka untuk bercakap benar. Terus dengan dakwah sunnah Nabi SAW, sehinggalah pemahaman itu diubah. Apabila orang tahu nak jadi apa? Nak jadi penceramah agama. Sebab modal ayat liok saja. Cakap sejam, buat lawak sikit, buat cerita sikit, baca hadis dhaif pun boleh, palsu pun okey, sampul tetap sama. Lagi banyak orang gelak, lagi banyaklah orang panggil. Dia menjadi entertainment. Dan kalau ada fakta yang benar, tidak akan disebut. Kerana kalau sebut yang benar, nanti akan jadi masalah. Maka ramailah penceramah dengan berbagai gaya. Sebahagiannya program reality yang memang diasuh ketika mana nak menangis, ketika mana nak bersedih. Muka absolutely seperti seorang pelakon. Ketika dia menangis ialah dia telah dilatih menangis. Tuan-tuan tengok pelakon-pelakon yang berlakon watak-watak di dalam filem mereka. Mereka menangis, kita pun menangis. Sebenarnya mereka berlakon je. Tapi tak apalah, mereka menghayati watak. Mereka tak sedih pun. Bahkan tadi duk fikir macam mana nak bagi mata aku keluar air mata. Sehingga ceramah agama itu menjadi entertainment. Maka ramai penceramah muncul dalam dunia ini. Saya tak kata kita bagus ataupun orang lain tak bagus. Mungkin kita dan mungkin orang lain juga. Mungkin sebahagiannya bagus, tapi mungkin juga sebahagiannya menjadikan inilah sumber pendapatan. Berlatih untuk berceramah bukan kerana nak menyampaikan apa yang dia yakin ini yang wajib disampaikan, tetapi kerana dia rasakan ini adalah sumber pendapatan. Jadi ustaz naik kereta mewah, orang bagi makan free. Saya tak kata salah mendapat hal itu. Saya pun dapat makan juga. Tetapi itu bukan igawan kita dalam dakwah. Pada hari-hari kita berdakwah, kita menghadapi para anbiya. Pada hari-hari mereka berdakwah, mereka menghadapi ujian yang besar. Apabila Allah menceritakan tentang Ya'qub
Ishaq, tentang para anbiya alaihimus salatu wassalam. Bagaimana Allah mengangkat mereka. Apa Allah kata mereka pada surah Al-An'am? Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Yang demikian itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuk dengannya sesiapa yang Allah kendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka syirik, andainya mereka tak syirik, jika mereka syirik, yakni mempersekutukan Allah dalam amalan, di dalam dakwah mereka, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka gugurlah daripada mereka apa yang mereka lakukan. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, hukum, kebijaksanaan ataupun hikmah pada mereka, hukum hakam ataupun panduan, wan nubuwah, dan kenabian. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika orang-orang yang kafir itu tak menyokong mereka, tak mau sokong mereka, para nabi, kami akan wakilkan orang lain yang tak menentang mereka untuk menyokong mereka. Jika orang tak mau, kalau kita dakwah yang benar, ada orang tolak kita pun, Allah tetap akan hantar orang yang terima kita. Ketika orang Taif baling Nabi dengan batu, jin terima dakwah Nabi di Taif. Tapi apa Allah kata selepas daripada itu pada Nabi? Ulaika alladzina hadallah. Mereka itu para anbiya yang telah suffer, yang telah menghadapi rintangan, susahan dalam dakwah. Ulaika alladzina hadahumullah. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itulah kamu wahai Muhammad ikut mereka. Apa Allah kata yang pertama? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta daripada kamu habuan daripada dakwah ni. In huwa illa dzikra lil alamin, ia hanyalah merupakan peringatan untuk sekalian alam. Itulah dakwah para anbiya. Dengan dakwah itu mereka menghadapi rintangan. 1000 tahun dakwah Nabi Nuh, pengikutnya hanya berapa puluh orang, dia tidak mengubah agenda dakwahnya. Dia tak kata tak apalah, dah hampa tak mau, dia depa tak mau, kita buat cara lain lah pula. Kita kata hak depa mau. Para anbiya tidak melakukan itu. Para pendakwah tidak melakukan itu. Jikapun Allah memberikan kedudukan penghormatan kepada mereka, bukan kerana mereka mengubah jalan mereka, tapi kerana mereka tetap istiqamah di atas itu. Ada orang dia ubah macam-macam dia buat. Kadang-kadang kita tengok, saya kadang-kadang tengok apa, lucu kan, orang ni, orang kalau kita dalam dunia dakwah lillahi ta'ala, tuan-tuan berdakwah, tuan-tuan akan ada satu cara fikir yang berbeza dengan cara orang bukan di medan dakwah. Itu kadang-kadang menyebabkan apabila orang yang bercakap tentang dakwah tapi dia bukan berfikiran dakwah, dia tidak mengubah. Ramai okey, sebahagian artis okey, tak apalah, artis ke apa ke selain artis, kita nampak telah pakai tudung baru, tudung style artis ni, tudung style artis ni, tapi mereka hanya mengubah warna tudung dan meletakkan tudung. Mereka tidak mengubah cara fikir yang betul. Cara fikir masih lagi cara fikir jahiliyah. Bukan semualah saya kata, sebahagian manusia cara fikir dia jahiliyah. Bila ada berlaku apa-apa benda, dia tak tawakal kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah. Tapi kerana dia dapat cerita dah berhijrah, sekarang sedang jual tudung desain baru, entertainment.
dah berhijrah, sekarang daripada penyanyi biasa, sekarang sudah lebih Islamik, keluarkan produk makanan, ada gambar dia, dah pakai tudung ataupun pakai kopiah. Entertainment, marketing. Saya bukan kata semua salah, tapi saya cerita ini berlaku dalam semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada hal ini. Sebagian orang dia, Allah bagi kurniaan, orang dapat tak apa. Afiyah bin Yazid, qadi pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Qadi ada gaji. Qadi ini bukan bagi orang nikah. Qadi ini maksudnya dia hakim lah. Dulu tak ada dua undang, sivil ke tak sivil, satu undang. Orang pergi mengadu kat Harun al-Rashid. Orang kata apa punya hakim, tolak ansur, tak boleh pakai hakim. Tapi Afiyah bin Yazid terkenal dengan seorang yang saleh. Saleh dia. Orang panggil Harun al-Rashid, panggil dia. Panggil dia mai. Dia mai. Duduklah majlis Harun al-Rashid. Orang mengadu pada dia, dia pun diam. Orang nak mengadu macam mana? Sekali Harun al-Rashid bersin Harun al-Rashid. Khalifah, tuan-tuan, khalifah yang menguasai dunia yang begitu besar. Sekali dia bersin, semua keliling kata yarhamkallah. Dia lagi patut kata dia ada jawatan. Dia tak kata. Harun al-Rashid kata, semua orang kata yarhamkallah. Pasal apa kau tak kata yarhamkallah? Aku bersin, khalifah. Afiyah bin Yazid kata, sebab kau tak kata alhamdulillah, aku tak dengar. Aku tak dengar kau kata alhamdulillah. Orang lain tu, kami lagi yarhamkallah, tak ada nak bersin yarhamkallah lah. Aku tak dengar kau kata alhamdulillah. Kerana hadis Anas bahawasanya atasha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Nabi kata yarhamkallah pada satu orang, yang seorang lagi Nabi tak kata. Faqala alladhi lam yushmit, orang yang Nabi tak kata kat dia apa, lam yushammitu. Faqala alladhi lam yushammitu, dia yusammit, fashamata apa, fashammat, shammat, lam yushammitu, yang seorang yang Nabi tak kata yarhamkallah pada dia. Atasa fulan fashammattahu, si fulan bersin fashammattahu, kau kata yarhamkallah. Wa atastu falam tushammitni, aku bersin kau tak kata pun alhamdulillah aku, yarhamkallah aku. Allah rahmat. Nabi kata inna hadha hamidallah wa anta lam tahmidillah. Dia tadi kata alhamdulillah, kau tak kata alhamdulillah. Jadi khalifah kau bersin, kau tak kata alhamdulillah, aku tak kata lah yarhamkallah. Khalifah tengok dia, khalifah kata orang yang tak bertolak ansur pasal bersin ni, dia juga tak mungkin bertolak ansur dan benda-benda yang patut dia bertegas. Patah balik pergi jadi hakim. Baguslah dapat khalifah macam tu. Tapi saya nak ceritanya, orang dia tak faham. Sebahagian orang, oleh kerana dia hidup di zaman, di dalam alam dia, tuan-tuan, dengan orang dia, orang yang suka ambil duit orang. Lepas tu kalau kita cerita dia tu tak ambil duit, bohong dah, mana ada orang tak ambil duit. Pasal dia hidup ambil duit. Macam Abdullah ibn Mubarak. Al-Mubarak, bapa Abdullah ni terkenal sebagai satu orang yang sangat saleh. Dikatakan ahli sejarah, dia ambil kerja jadi tukang jaga kebun rumman, kebun apa, delima.
Jadi setahun dia jaga, tokek kebun, tuan kebun datang, dia kata, dah tolong ambil delima-delima yang manis aku nak makan. Dia ambil delima, bagi makan. Tuan kebun tu makan, masam. Lepas daripada tu, dia kata, ni masam, aku kata ambil yang manis. So dia ambil lagi, dia pergi ambil lagi, bawa masam juga. Dia kata, aku kata ambil yang manis, yang kau ambil masam, buat apa? Dia kata, tuan, masalah dia, saya tak tahu yang mana yang manis, saya tak pernah makan delima ni. Kau duduk sampai setahun kau tak pernah makan delima ni. Tuan tugaskan saya jaga kebun ni. Tuan tak pernah kata kat saya boleh makan. Saya jaga je lah kebun ni. Dikatakan hasilnya lah anak dia Abdullah ibn Mubarak yang saleh. Mentaliti yang berbeza. Sebab tu golongan saleh, para ulama ataupun orang baik, mereka mungkin mengkritik pemerintah dan juga mungkin memuji dalam perkara yang lain. Orang yang memang duduk dalam politik kaki ampu, bila orang puji, itu mesti nak jawatan. Bila kritik, mesti tak puas hati sebab tak dapat jawatan. Pasal dia fikir orang macam lah dengan dia. Kerana perhitungan dia adalah kedudukan. Para anbiya bukan itu. Pada hari dia berlunak dengan Firaun, kena arahan Allah. Pada hari Musa bertegas dengan Firaun juga, kena arahan Allah. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita faham di dalam dah masuk tu azan tu.
Sebelum saya jawab soalan ni, ada beberapa hal. Saya nak tambah sedikit. Kadar Nabi SAW ketika sujud, renggangnya Nabi SAW tu, renggang dia tu besar. Seperti mana dalam hadis Maimunah bint Harith, iaitu isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajad law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, bila dia sujud, kalau anak kambing nak lalu pun boleh lalu. Maksudnya apa? Maksudnya luaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ruang ketika baginda sujud. Sebab tu kita saya jawab soalan ni. Saya pernah mendapat dana untuk sambung belajar. Sekarang saya kurang berduit, bolehkah saya minta dana untuk membeli rumah dan kenderaan? Sebab sejauh pengetahuan saya, kita dilarang meminta-minta untuk kesenangan hidup. Asal kita dilarang meminta-minta, selagi mana kita boleh berusaha. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, la'an ya'khudha ahadukum hablahu, jika satu orang kamu ambil tali dia, fayati bihuzmatin minal hatab atau bihuzmatil hatab, dia wa'amai dengan sikat kayu api, ala zahrihi, yang letak di atas belakangnya, fayabi'aha, kemudian dia jual kayu api tu yang dipotong, bawa tali masuk hutan, fayakuffallah biha wajhahu, dengan itu Allah menjaga, fayakuffallahu biha wajhahu, dengan itu Allah memelihara maruahnya sehingga dia tak minta-minta. Khairul lahu min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia minta-minta pada manusia. A'tuhu aw mana'u, a'tauhu aw mana'u, a'tauhu aw mana'u, sama ada orang bagi ke atau orang tak bagi. Hadis Bukhari. Lebih baik daripada dia meminta-minta. So kalau orang bagi boleh terima, jangan meminta-minta. Kalau tidak jadi tabiat sebahagian orang, minta Macam tu kita ada orang susah, kita pergi rumah dia, tengok Astro semua channel ada, rumah kita pun tak ada. Minta nak bayar yuran anak pergi sekolah. Lebih sedih lagi, kotak rokok dalam poket, minta nak beli beras, nasi tak ada. Sebahagiannya kita pergi yang meminta-minta ni, pasal apa tak kerja? Saya kencing manis. Tapi kita tengok badan siap kencing manis ni, orang dalam masjid ni separuh ke apa dah kencing manis. Pakat jadi asnaf, fakir miskin belaka sebab kencing manis. Sehingga saya bagi tahu pada pihak pengurusan, janganlah sebut kencing manis. Ramailah orang dah kencing manis. Kalau kerana kencing manis terus boleh dapat zakat, oi zakat lah. Pasal apa tak kerja kencing manis, tapi sihat lagi kan? Duk jebak burung boleh lagi, bawa pagi-pagi jebak burung.
Tak tahulah kalau burung tu dia dapat duit jual ke apa, tapi tak tahu tunggu bawah pokok tu sampai berjam-jam, kita patah balik tu ada lagi. Bukan apa seronok tak bunyi. Tak ada kerja. Pergi cari satu kerja yang boleh dapat duit. Rumah sama juga di Perlis ni, sebut biar berapa kali dah sebut. Kita orang Perlis ni cuba tengok, kok tepi rumah tu semua boleh tanam sayur, cabai boleh tanam, bubuh lampasu boleh. Kalau kita tanam, kalau banyak benda tak payah beli, cabai mahal lah, boleh tanam. Tengah kampung tu boleh bela ayam, boleh dapat telur. Saya pun boleh itik. Bukan saya bela, anak saya bela. Hak kecil je. Dia sekolah rendah dia bela, dia suka. Tapi ada telur lah. Cuma dah saya tak makan telur itik. Dulu makan, sejak bela jadi tak makan. Bela ayam, ada telur ayam. Kok kampung kan. Dalam pasu, bubur sayur, boleh naik. Kucai, sawi ke apa, cabai naik. Tapi tak ada. Nak makan ni sampai apa pun tak ada. Padahal tanah duk rumput dia keliling rumah. Tu bukan malas. Tu bahasa dia panggil apa? Apa bahasa Sanskrit tu? Balok. Ha? Betul ya? Ha? Dan saya tambah lihat tapi saya minta maaf lah, saya tak tuju pada individu, tapi saya sebut secara umum. Malas. Tak ada satu benda pun. Tiba-tiba mai beratok kat mai, bukanlah salah. Kalau dah memang dah susah, tapi tak ada apa mai beratok badan sihat apa semua, mai minta bantuan saya ni nak makan apa pun tak ada. Awak tak pergi kerja sikit. Kencing manis. Ligan burung boleh, semua boleh. Kencing manis. Ada orang macam tu. Ini tak ada pasal lah. Kalau Allah orang bagi kita, boleh kita terima. Tapi kalau kita nak meminta-minta, jangan minta-minta. Nabi tak bagi. Dan Allah akan hukum orang yang minta-minta di akhirat. Banyak larangan hal itu. Soalan saya telah mewakafkan satu aset kepada satu pihak tertentu dulu untuk tujuan tertentu. Apakah saya mendapat ganjaran pahala walaupun ia belum dilaksanakan oleh penerima wakaf tersebut? Pertama, ada dua pihak. Yang pertama, pewakaf, dia keluarkan daripada hak dia. Wakaf artinya dia keluar daripada hak individu, diwakafkan untuk menjadi hak awam ataupun khas kepada kumpulan sasaran tertentu. Dia mendapat pahala. Dengan itu saja dia dapat pahala. Of course lagi banyak manfaat, orang lagi banyak pahala dia dapat. Sebab tu kita kena pandai cari sasaran wakaf. Adapun pihak yang tak menguruskan itu, dia berdosa jika dia tidak menguruskan amanah yang diberikan. Tapi jika sekiranya kita wakaf, kemudian tempat tu kita wakaf nak buat masjid, kemudian tak ada siapa dah duduk situ, tanah tu dah jual, kita bagi dah, boleh tak orang pihak yang mengurus jual tanah itu, mengambil duitnya dan beli tanah lain di tempat lain yang ada orang untuk solat, dibuat masjid? Boleh. Istibdal, dia ganti dengan tujuan yang sama dan kadar yang sama lah. Melainkan kadar tu tak boleh di luar daripada kawalan, itu perkara yang lain. Tapi kalau bolehnya, kalau dia kos tu 300,000, dia pergi beli tanah lain 300,000 juga, wakaf untuk buat masjid. Itulah pengurusan wakaf, hendaklah diberi kepada pihak yang benar-benar amanah dan dia tidak boleh mengubah tujuan pewakaf. Cuma saya nak bagi tahu, agama kita ni, Allah yang maha bijaksana yang menurunkan agama ni. Dan nak buat kesimpulan hukum tak boleh andai. Tadi ada orang interview saya pasal halal. Saya kata dia, punca salah faham orang tentang halal, logo halal ni, kerana dia fikir logo halal ni hak pihak tertentu punya. Bila pihak tertentu bagi halal, logo halal, maka dia halal. Bila logo halal tu mati pada 6 hari pada 18 hari bulan,
Sehingga pukul 12 dia halal, 12 1 minit jadi haram balik pinggan tadi. Macam tu seolah-olah lah. Sebab apa tak boleh? Kerana logo halal dah habis tarikh. Apa benda pun kita nak faham dalam agama, saya terbalik kepada asas dia. Asasnya halal tu apa? Halal tu Allah, hukuman Allah. Maksudnya halal kalau awak makan, awak lakukan yang halal, bererti Tuhan tidak menghukum awak di akhirat kelak, bahkan awak dapat pahala jika mencari yang halal tu. Haram bermaksud jika awak lakukan benda tu berdosa, Tuhan mengambil tindakan pada awak di akhirat kelak. Itu maksud dia. Bukan maksud pihak ni dia tak bagi niaga, bukan itu maksud dia. Kalau kita faham itu, maka kita kena fahamlah apa yang pihak tertentu kata halal, dia halal. Tapi kalau dia kata tak bagi logo halal, belum tentu dia halal, haram. Kedai Mak Timah tepi jalan tak ada cop halal, kita kita makan kedai dia, kita tengok dia muslimah, dia berniaga, halal lah. Kita tanya Mak Timah, cop halal mana? Dia tahu, dia tahu halal apa. Ayam pun sehari sekok je goreng. Ayam beli di mana? Dia beli kedai market. Market tu masa dia meleh, dia bismillah kada, pergi tengok kada. Agama tak suruh sampai begitu. Tapi bila mari orang di bidang lain, lepas tu ustaz-ustaz ni pula pergi benar-benar bagi gambaran yang salah, maka dia nak pergi cari halalan thayyiban tu, nak pastikan benar-benar halal, masuk benda tu di dalam makmal, test sehingga sehalus-halusnya, tengok ada unsur haram walaupun sebesar kecil, tak nampak di mata, kemudian nak buat kesimpulan ini haram, yang halal thayyiban yang ni saja syarikat-syarikat ni telah mengeluarkan. Dia main di bisnes. Zahir halal, ia halal. Kalau ada cop halal, lebih meyakinkan. Tapi kalau zahir halal, halal lah. Satu orang meniaga air tebu tepi jalan, lori khinzir lalu, kemungkinan debu khinzir tu tak nampak berdarah, masuklah air dia. Tapi tak nampak lah, kita pun tak tahu. Kalau dia ambil pi test ke makmal, mungkin akan jumpa bahan-bahan tertentu, mungkin. Tapi agama tak suruh lah sampai macam tu. Dan tak ada lah budak, kalau kita pi rumah satu orang, orang tu bagi kepada kita, tengok kita pi rumah satu orang Muslim, dia penanya kita, dia bubuh makanan yang haram, kita makan-makan, rupanya ayam langgar lori. Dia kata, hang tadi makan ayam langgar lori, mulai hari ni hang benak. Ayat Quran hang tak ingat dah, hadis pun lagi yang lupa. Adakah munasabah? Dia yang tipu kita, Tuhan hukum kita. Kita makan dengan bismillah di atas sangkaan halal. Sebab tu Nabi kita, sammu antum bismillah, sammu antum wa kulu. Kamu bismillah dan makanlah, Nabi kata. Kalau kamu tak pasti, tapi bismillah tentu benda yang pasti. Kita jangan complicated, kerana hukum ni bukan hukum mufti, ini hukum Tuhan, halal ni. Kalau ada cop halal, bagus lah. Kalau tak ada cop, tak semestinya benda tu jadi haram. Dia bukan komersial, dia hukum Tuhan. Ini kadang-kadang orang bila dia tak balik pada root, kepada kes tu, dia tak faham. Saya baguslah usaha JAKIM ke apa letakkan cop, cuma dia letak syarat-syarat dia ketat. Baguslah untuk pengoperasian, tapi halal dia lebih mudah daripada itu. Pengoperasian mestilah dia nak kena ada standard. Kita makan di luar negara, kita makan, tengok zahirnya halal, halal. Bukan semua orang hidup dalam negara orang Islam, ada orang hidup dalam negara minoriti, keperluan dia macam lain. So ini kita kena hati. Kedua, berikutnya ialah nak simpulkan hukum, tak boleh seronok-seronok dia andaikan. Dia kena belajar usul fiqh. Ada dua saya tengok. Satu hamba Allah penceramah mana ke, dia boleh ceramah tentang hukum kalau bini picum tengkuk, nampak tanda love bite, apa hukum.
Lebih kurang dia kata, saya faham daripada dia kata tu, kalau muda jadi haram, kalau tua tak apa. Sebab nanti bila naik lift, orang tua-tua tengok, dia tengok jadi orang tua-tua jadi kecil hati ke apa, bini dia tak cium tengkok dia, kita lebih kurang. Ini dia satu lagi penceramah seorang cakap tentang masalah kahwin tanpa minta izin isteri. Masalah pengurusan dengan rumah tangga cerita lain, tapi dia kata haram disebabkan kerana isteri akan kecil hati. Jadi apabila isteri sakit hati, jadi haram sebab menyakitkan hati isteri. Agama dia tidak seperti itu. Semudah itu kesimpulan hukum. Orang kecil hati nak kena tengok. Saya bukan suruh tuan-tuan menikah tanpa hak beritahu. Saya nak cerita kaedah penghukuman itu. Bukan saya suruh tuan-tuan hampa hang bini kita cium tengkok kita supaya malam pagi besok nak tunjuk kat pejabat kita. Bukan. Saya nak cerita cara hukum diuruskan. Kita beli kereta baru. Jiran sebelah kita kecil hati ataupun sedih sebab kita beli kereta baru. Adakah haram kita beli kereta baru sehingga dia sakit hati? Di atas kaedah yang dia kata kalau menyebabkan orang lain sakit hati orang pun haram, sakit hati isteri haram, sakit hati suami haram. Rakan baik kita sepejabat, kita naik pangkat, dia tak naik, dia sakit hati. Adakah haram kita naik pangkat? Kita kahwin dengan satu orang perempuan, kawan kita pun duk berkenan perempuan tu juga. Kita meminang kita dapat, dia meminang tak dapat, lepas tu kita pinang dapat. Perempuan tu kahwin dengan kita, kawan kita sakit hati kat kita. Adakah berdosa kita kahwin? Dia tak boleh simplistik macam tu hukum. Kerana ada orang kecil hati terus jadi dosa. Kalau bini dia tahu tak tahu bini dia kecil hati berdosa. Kalau dia habaq kat bini dia pun kecil hati berdosa. Adakah kahwin jadi berdosa? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi kahwin dua ke apa, tapi cara merumuskan hukum tu salah. Dia dalam TikTok dia ada cakap salah cara merumuskan hukum begitu. Kalau orang tu sakit hati dan sakit hati tu ada kesalahan di pihak kita, kita sengaja nak bagi dia sakit hati, kan? Kita memang tujuan kita bagi dia sakit hati, dosa lah. Pasal apa abang menikah lain? Saja aku nak bagi hang sakit hati, dosa lah. Tapi kalau dia kahwin kerana mungkin isteri dia dah tak mampu nak layan dia, takkan dia nak pergi cerai isteri dia, takkan nak hari-hari nak bermasam muka isteri dia. Dia kahwin lain satu hari, kemudian dia kahwin lain satu hari, dia tak zalimi isteri yang pertama dan tak zalimi isteri yang kedua, ataupun dia isteri yang kedua tu memberi ruang kepada isteri yang pertama. Ambillah ke isteri yang pertama 29 hari, sehari pun tak apa untuk dia, misalnya. Cikgu bakal senyum tapi tak berani. Misalnya, saya bukan kemudian dia nak mengelakkan konflik umpamanya. Soal isteri dia kecil hati satu cerita yang lain. Dia tidak menjadi haram. Soal dia salah menguruskan, itu semua tak apalah. Tapi bukan soal perkahwinan jadi haram. Mana kau tidak haram lah Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Aisyah duk agak ada, Aisyah tak kahwin Juwairah kerana Juwairah cantik, kata Aisyah. Nabi kahwin kerana nak kabilah dia dengan Nabi SAW. Nabi Juwairah tu sendiri cantik. Jadi ini semua kesimpulan orang ni bila dia, inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang, tak apalah. Tapi bila dia tu pun dia patut ceramah, ajak tuan-tuan marilah kita semayang, Allah suruh kita semayang, it's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat yang dia tak baca hadis tak apa, masalah. Dulu ada satu penceramah lama, penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapak setan. Dia panggil, tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa media pula pergi panggil kat dia bapak setan. Dia tak peristiwa yang lain, bukan kerana saya.
Jadi mungkin patah balik ke dia. Tapi saya dengar dia kata, dia kata ada orang menentang kenduri arwah. Pada zaman Nabi banyak kenduri. Mungkin salah satunya kenduri arwah. Begitu saja diandaikan. Pada zaman Nabi banyak orang buat kenduri, mungkin kenduri arwah. La ilaha illallah, mudah sangat. Patut awak hantar orang buat kenduri, mungkin kenduri pecah perut. Come on lah, agama bukan you boleh andai macam tu. Ramai orang buat, kita andaikan, lepas tu kita andaikan benda yang tak ada di atas andaian. Out of blue, you mari buat satu andaian. Tak boleh. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kritik tu bukan apa, kita kena salah cara merumuskan hukum. Kalau nak kata peristiwa sekian, dalilnya sekian, ada secara nasnya jelas macam ni, kalau tak jelas pun boleh diistimbatkan sekian, ada ada isyarat kepada sekian, itu kaedah-kaedah yang dipakai di dalam usul fiqh, tak apalah. Bukan seperti yang diandaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak ada soalan, saya tanya tuan-tuan. Bukan tanyalah. Saya habaq tuan-tuan. Besok hari apa tuan? Jumaat. Tuan-tuan rasa berapa lama antara Jumaat dengan Jumaat? Berapa lama? Sehari? 2 hari? 3 hari? Saya rasa baru macam kemarin dulu saya kuliah kat sini. Ni kuliah Khamis, betul tak? Dunia berat. Ya taqarrabu zaman. Dunia dah dekat. Ini tanda benar lah cakap Nabi SAW. Kalau geng-geng yang minat konspirasi itu tak payah cari jauh-jauh. Inilah tanda kiamat yang jelas. Zaman begitu pantas. Besok kita ada Ijtima' Jumaat. Kita buat di Masjid Alwi. Minggu lepas dah buat. Besok saya akan baca kitab Syama'il Al-Imam At-Tirmidhi. Jadi siapa yang ada kitab Syama'il dia bawa, tapi Jabatan Mufti pun dia akan bagi helaian. Di pagi tuan-tuan datang ke sini, ada beberapa siri kuliah. InsyaAllah pagi juga, besok juga siri kuliah saya yang pertama bagi kitab Syama'il Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.